قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung bacaan kitab 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji. Kita dalam bab terakhir daripada 10 sifat yang keji. Sifat yang ke-10 ni ialah syarahul kalam, loba atas berkata-kata. Jadi di depan kita ni dia contohkan, muallif ataupun pengarang kitab kita ni dia contohkan kepada kita beberapa perkataan-perkataan yang keluar di mulut kita, dan perkataan tersebut adalah perkataan yang mendatangkan dosa. Dalam pertemuan yang lepas kita dah tengok satu, iaitu berdusta. Pada malam ni sambung yang kedua daripada kata-kata yang berdosa, iaitu mengumpat. Mengumpat, ijma' ulama' mengatakan haram hukum dia. Dan termasuk dalam erti kata mengumpat ni, sebab mengumpat ni Nabi sendiri yang mendefinisikan dia dalam hadis. Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Itu Nabi sebut. Dan itulah yang ulama ambil sebagai definisi. Kalau kita nak kenal apa tu mengumpat, Nabi kata zikruka, menyebut engkau, akhaka, akan saudara engkau, bima yakrah, dengan apa yang dia tidak suka. Dalam definisi itu, zikruka akhaka, menyebut engkau akan saudara engkau. Siapa saudara engkau tu? Saudara seagama. Maknanya keluarlah daripada situ saudara yang tidak seagama. Ini cerita mengumpat ni berkait sama-sama kita, Muslim, mukmin. Sama-sama kita orang Islam. Kita sedang bercerita tentang siapa? Zaid, saudara kita tu. Jadi Nabi definisikan mengumpat ni menyebut engkau akan saudara engkau bima yakrah, dengan apa yang dia tak suka. Dia tak suka tu andai perkataan yang kita sebut tentang dia tu sampai ke telinga dia. Tak semestinya sampai lah. Maknanya mengumpat ni. Sampai ke tak sampai ke, kalau perkataan yang kita sebut tu menyebabkan dia tak suka, maka dikira mengumpat. Walaupun di depan mata dia. Gitu. Cuma kita ni tak sebutlah benda yang orang tak suka di depan. Biasa kita akan sebut di belakang lah.
Cuma mengumpat ni walaupun di depan, benda yang dia tak suka. Cuma kita lebih kepada apa? Kalau sebut di depan, kita kata mengeji lah. Tapi termasuk juga dalam definisi tu. Sebut saudara engkau akan perkara yang dia tak suka kalau dia dengar. Itu mengumpat. Maka mengumpat ni tak semestinya dengan perkataan saja. Boleh jadi mengumpat juga dengan isyarat. Tak cakap, tapi isyarat. Isyarat dengan tangan, isyarat dengan hujung mata, isyarat. Isyarat dengan mulut, isyarat. Asalkan isyarat yang boleh memberi faham pada orang lain tentang kekurangan saudara seagama kita. Ya tu, mengumpat. Atau kalau tidak dengan isyarat, dengan apa? Dengan tulisan. Sekarang ni zaman tulisan. Orang menulis dalam grup ataupun PM dalam grup, ada dia pula nak tulis dalam grup. Kita pun PM member sebelah kita. Ada juga dalam grup tu, tapi tak sedap lah nak sebut dalam grup tuan dia ada. PM tepi kita panggil dia. Bukan ikat tepi, PM tepi. Bila PM tepi, kita menulis je. Naiklah tangan kita. Suara tak keluar, tapi perkataan yang kita tulis tu andai sampai kepada tuan dia tak suka. Mengumpat. Begitu juga masuk dalam mengumpat ni, bila kita mengajuk ataupun kita tiru tiap-tiap perkara yang boleh membawa faham pada saudara kita tentang keaiban ataupun keburukan saudara seagama kita dengan cara tiru. Temu dengan orang yang apa? Sengau ke apa tuan-tuan? Sengau dak, kita pun tiru. Tiru pada CB. Nak ceritanya yang sengau tu CC. Kita tiru tu pada CB, tiru sengau juga kita. Kalau ditengok oleh CC, marahlah dia, menghina aku. Maka tu juga termasuk dalam mengumpat. Banyaklah mengumpat ni. Luas sangat. Jadi kena beringatlah kita perkataan-perkataan yang nak keluar di mulut kita, ataupun dengan isyarat, ataupun dengan penulisan, atau mengajuk-ngajuk, semua tu boleh jadi mengumpat. Dan saya sebut dah tadi, ijma' ulama' mengatakan mengumpat itu adalah haram hukumnya. Baik. Cuma dalam kes mengumpat ni, ada lagi pengecualian dia. Pengecualian. Sebab kalau tak boleh nak cerita tentang keburukan si fulan bin si fulan langsung, sempit dah pula jadi dia. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan oleh agama. Kalau tuan-tuan duk ngaji kitab penawar, ada sebutlah dalam tu. Nampak di skrin tu ada. Ada mengaji kitab penawar. Tuan-tuan akan bertemu dalam bab syarahul kalam ni, dia cerita pada kita bab mengumpat yang dibenarkan, yang diharuskan. Antaranya ialah nak mengadu kezaliman. Benda jahat tu. Lepas tu kalau cerita pada tuan dia betul-betul, boleh jadi marah dia, kita cerita pada dia. Lepas tu kalau katakanlah agama tak benarkan kita pergi cerita pada orang lain, sempit nak mengadu pada siapa? Sebab tu mengadu tentang kezaliman yang dibuat oleh seseorang pada siapa? Tu kena kait. Pada orang yang berautoriti. Tu nak gitu.
Maknanya bukan mengadu tentang kezaliman ni pada siapa-siapa saja. Tak juga gitu. Pada orang yang berautoriti baru boleh. Kalau katakanlah kezaliman yang dilakukan oleh si C, kalau kita pergi mengadu pada si B, B tak boleh buat apa juga. Tak payah ngadu pada si B. Pergi ngadu pada siapa yang boleh cegah kezaliman si C tu. Kalau katakanlah dia segan dengan pengerusi surau Al-Karimiyah, pergi ngadu pada pengerusi. Biar pengerusi panggil si C tu, nasihat ke ataupun bagi apa ke, tak kira lah. Yang pentingnya si C tu sampai mesej yang nak disampaikan pada si C tu. Gitu. Ada pun pergi cerita pada si B, B cerita pada D, D cerita pada E. Akhirnya tak selesai juga pun. Cuma sedap lah duk cerita. Si B tambah apa, B tambah D tambah E tambah, pakat tambah pula kat lagi kalau sedap cerita. Kezaliman terus berjalan. Sebab apa? Tidak pada orang yang berautoriti. Jadi dalam kitab-kitab lama disebut pergi ngadu pada hakim. Hakim ni siapa? Maknanya orang yang ada kuasa lah. Dia orang yang berkuasa boleh mengubah kezaliman tersebut. Kalau dia malu kepada Tuan Imam, pergi bertemu dengan Tuan Imam. Boleh cerita? Boleh cerita. Boleh sebut nama? Boleh sebut nama. Jangan pula pergi mengadu pada orang yang dah berautoriti. Bila ditanya, saya tak boleh cerita, nanti kan mengumpat. Tak payah mengadu gitu. Kita mengadu pada orang yang berautoriti dah. Bila dia nak tahu tentang orang yang zalim tu, kita boleh cerita kezaliman yang dia buat macam mana, siapa si fulan bin si fulan tu, boleh cerita. Walaupun sebut tu atas definisi zikruka akhaka bima yakrah lah. Tapi dia dikira sebagai mengumpat yang dibenarkan oleh agama. Gitu. Baik. Satu. Yang kedua, tu kalau kezaliman. Yang kedua lebih kurang sama juga. Kalau benda yang berlaku tu benda maksiat. Nak hilangkan maksiat tu. Maksiat yang berlaku pada si fulan bin si fulan pun juga kita boleh pergi ngadu dan boleh cerita. Tapi dengan syarat tadi juga pada orang yang berautoriti juga. Jangan duk jaja tepi jalan, kedai makan, di kantin, kafe gitu. Sebab apa? Tak selesai pun. Sedap halwa telinga lah. Sedap nafsu kita lah bercakap tentang orang yang diumpatkan tadi. Begitu juga dalam kitab penawar sebut nak minta fatwa. Boleh juga. Cerita sebiji-sebiji, satu-satu kita cerita pada mufti ataupun pada agamawan, pada asatizah. Si fulan bin si fulan tu. Tak apa sebab kita nak minta fatwa. Baik. Begitu juga disebutkan dalam kitab penawar. Sini dia tak sebut sebab kitab kecil. Iaitu kita bimbang tentang kejahatan seseorang akan menimpa seseorang. Contoh dalam kitab sebut seorang lelaki atau seorang perempuan yang nak dikahwini. Kita ada anak lelaki ataupun perempuan nak kahwin dengan pasangan dia, lelaki ataupun perempuan. Kita tak kenal fulan bin fulan tu ataupun fulanah bin fulan tu. Perangai dia macam mana. Yang kita duk tengok depan mata kita ni baik belaka. Lelaki ataupun perempuan yang bakal nak jadi menantu kita. Anak kita tak payah tanyalah dia bila dia kasih tak nampak dah air. Bila dia jatuh cinta, buta dah dia. Orang cerita macam mana pun. Iyo ke? Gitu.
Sebab dia bercinta. Bila bercinta, buta dah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Ulama cinta sebut. Cinta ni menyebabkan seseorang itu akan jadi buta, akan jadi pekak. Kalau guna kod jalan baik, baik. Kalau guna kod jalan tak baik, tak baik. Maka orang yang bercinta, dia tak akan nampak dah keaiban. Dan tak akan nak dengar dah keburukan. Kalau tanya dia, baik belakang, baik dia. Rajin dia, pandai dia. Padahal depan dia je lelaki tu buat baik ataupun perempuan tu buat baik. Maka kita nak tahu ni, sebab apa ni? Nak hidup bersama. Nak hidup berapa lama? Selama-lamanya lah kalau boleh. Sampai hujung nyawa kalau boleh. Sampai ke syurga lah kalau boleh. Maka diajar oleh agama supaya selidik. Supaya selidik dulu. Tanya orang-orang yang dekat dengan dia, lelaki ni macam mana perangai dia? Perempuan ni macam mana perangai dia? Orang yang kena, yang ditanya tu, dia kena cerita. Sebiji-sebiji dia kena cerita. Dan tak termasuk dalam mengumpat. Duduk sebelah rumah kita, kita kenal. Contohnya, ataupun berkawan dengan anak kita, lelaki itu. Kita pun kenal lelaki itu macam mana. Anak kita pun bagi tahu dia ni jenis ada penyakit panas baran. Dia kalau mari panas baran dia selagi mana dia tak tumbuk, tak reda panas baran dia. Siapa yang ada depan dia ditumbuk. Kalau tak ada orang, dinding ditumbuk lagi. Kalau ada orang tu dia tumbuk. Ada jenis orang macam tu. Saya pernah jumpa budak macam tu. Budak tingkatan 5 ada. Gitu. Budak dom dia, kalau tengah-tengah dia panah baran, dia tak kira siapa ditumbuk. Tak ada kena-mengena dengan dia pun ditumbuk. Tu jenis panah baran. Serius tak serius tu, tengoklah. Cuma nak sebutnya, ada lelaki yang macam tu. Kalau letak di kita, nak ke kita, kalau bukan anak kita lah, tak di anak kita, katakanlah. Nak ke kita bermenantukan lelaki yang jenis panah baran? Kita marah pun tidak anak itu. Yang perempuan pula. Perempuan ni makhluk yang Allah Ta'ala jadikan perasaan lebih daripada akal. Perempuan ni makhluk berperasaan lebih daripada akal. Bila dia kasih pada seseorang, payah dia nak tinggal lelaki tu. Walaupun lelaki tu perangai tak cantik pun. Sebab sayang punya pasal. Tu tuan-tuan tengok dalam cerita tu kan. Apa yang dibuat oleh cerita tu kadang-kadang realiti ada di luar. Duduk dalam keadaan terseksa. Padahal boleh mengadu dah pada hakim. Sebab apa? Maksiat tu lelaki dia buat. Kezaliman tu lelaki dia buat. Boleh pergi ngadu dah. Bahkan boleh cerita, sebut dah tadi. Antara sebab kita boleh cerita ialah bila berlaku kezaliman. Bila maksiat dilakukan. Boleh cerita. Kita nak tegas diri tak boleh. Pada siapa berautoriti? Pada qadi. Pada orang yang dia segan. Pada orang yang lebih power, lebih ada kuasa daripada dia. Pergi ngadu. Tapi itulah makhluk perasaan ni. Kadang-kadang dia boleh tanggung benda tu. Siapa orang luar yang tak nak tahu, jadi tahu juga. Sebab apa? Nampak sangat dah kejahatan tu duk berlaku dalam rumah tangga. Jadi agama ni nak cegah awal. Dia nak cegah awal sebelum lagi berlaku hubungan kekeluargaan tu. Disatukan laki dan perempuan tadi. Agama benarkan kita cerita tentang si fulan bin si fulan ataupun si fulanah binti si fulan. Tak termasuk dalam mengumpat
Bahkan ia dibenarkan oleh agama untuk kita cerita. Bahkan kadang-kadang kita yang kenal bila ditanya, wajib kita kena cerita. Si fulanah ni, saya tengok dia malam-malam keluar rumah pukul 2-3 pagi baru balik. Kita kenal perangai dia. Kadang-kadang saya keluar sembahyang subuh, dia baru balik tuan. Balik pula naik kereta entah siapa-siapa mari atas dia. Malam ni kereta ni, malam esok kereta lain. Wajib kita kena cerita. Anak kita didik molek, ada agama, bawa mari tempat masjid surau, mari ngaji. Temu dengan perempuan yang kita tengok pada zahirnya baik perempuan ni. Tapi ada orang kenal perangai dia. Perempuan yang dikenali oleh si fulan yang tahu tu, wajib kena cerita. Sebab nak jaga hubungan rumah tangga yang nak dibina nanti. Tu agama ajar pada kita. Jangan kata aku tak nak kacau benda dalam kain orang. Ada benda yang agama benarkan boleh kita ambil tahu, boleh kita cerita. Yang tak boleh cerita, jangan kita cerita. Yang boleh cerita, kita kena cerita. Baik. Mana lagi? Yang disebut dalam kitab penawar. Yang boleh kita sebut tak termasuk dalam mengumpat. Iaitu bila seseorang itu masyhur dengan gelaran. Boleh juga kita sebut. Dalam masjid surau kita ni ada 2 orang nama Zaid. Zaid mana? Zaid Tempang tu tu dia masyhur dengan gelaran tu. Zaid mana? Zaid Padang Golf. Atas tak ada rambut. Tak apa. Sebab apa? Orang kenal gitu dia. Orang kenal dengan gelaran tersebut. Tak dikira sebagai mengumpat. Sebab kita sebut tu nak memperkenalkan. Zaid mana? Zaid sini ada 2-3 orang juga. Zaid ni ada cacat pada si fulan yang kita sebut tu. Tak apa, tak dikira sebagai mengumpat. Begitu juga dengan orang yang zahir kejahatan dia buat. Maknanya al-mujahirin. Jenis orang yang buat dosa, buat maksiat secara terang-terangan. Yang tu tak apa juga kita sebut tentang dia. Sebab apa? Dia sendiri menjatuhkan maruah diri dia dah tu. Dia sendiri boleh pergi cerita dia buat dosa, buat maksiat. Padahal tak ada orang tahu waktu dia buat dosa, buat maksiat tu. Dia pergi cerita pada orang lain. Bangga-bangga pula dia cerita kejahatan maksiat yang dia buat. Orang jenis macam ni kita boleh cerita tentang dia. Walaupun bukan dengan niat yang atas tadi nak ubah. Walaupun bukan pada hakim. Tapi sebab dia sendiri tu dah menjatuhkan maruah diri dia dah. Duk cerita pada dia semalam aku minum. Aku minum semalam. Sedap rupanya minum arak ni. Aku nak minum lagi malam esok. Cerita pula lusa. Tak ada apa minum arak ni. Tak ada nampak gelap perut. Ingat lagi aku mengaji dulu zaman sekolah. Berbangga-bangga pula dia. Maka orang jenis macam ni dipanggil orang yang mujahirin. Orang yang melakukan dosa dan berterus terang melakukan dosa. Orang macam ni, dia dah menjatuhkan maruah diri dia. Kalau kita cerita pada orang lain pun tak apa. Sebab dia sendiri tak ada harga dah. Bila tak ada harga di sisi Allah Ta'ala, maka boleh kita cerita tentang dia. Tu agama letak gitu. Baik. Mana tadi? Yang kedua, tu antara perkataan-perkataan yang keluar di mulut kita yang berdosa, iaitu mengumpat. Kecuali 6 tempat tadi. 6 tempat tadi walaupun masuk dalam definisi, tapi dibenarkan. Baik. Yang ketiga, berbantah-bantah. Berbantah-bantah, dia berkait dengan yang keempat tu, mengejek dan menyenda-nyenda. Tak lari dah. Bila kita berbantah-bantah, akan adalah mengejek, akan adalah menyenda-nyenda. Menyenda-nyenda ni maknanya mempersenda lah. Bahasa KL mempersenda. Baik. Apa makna berbantah-bantah ataupun mengejek, menyenda ni? Kita mencela perkataan orang lain.
dengan kita menyatakan kecacatan pada perkataan dia ataupun pada makna perkataan dia. Ya tu dipanggil jidal ataupun mengejek. Kita mempersenda, kita mencela perkataan ataupun makna perkataan tu dengan menyatakan kecacatan. Ulama sebut berbantah-bantah ni dia lahir daripada dua sebab. Satunya dia mari daripada perangai kita meninggi diri. Kita panggil takabur. Bila ada takabur, maka mudahlah kita berbantah-bantah. Mudahlah kita mengejek. Mudahlah kita menyenda-nyenda. Sebab tu saya sebut takabur ni kita dah sebut dalam bab-bab sebelum ni, takabur ni. Cabaran paling besar sekali orang berilmu dan orang beramal adalah takabur. Sebab tu orang yang nak mengaji, nak beramal, dia kena lalu kot tasawuf dulu. Dia kena mengaji dulu tentang sifat-sifat madmumah ni. Dia berjalan serentak lah. 3 ilmu fardu ain tu. Cuma salah satu daripadanya ialah kena lalu kot ilmu tasawuf. Sebelum dia berilmu, sebelum dia beramal. Kalau dia tak lalu kot tasawuf, tak kenal sifat takabur, dia duk mengaji tanpa lalu ilmu tasawuf, mesti dia akan jadi orang sombong. Yang kita duk tengok dalam masyarakat kita, cabar-mencabar tu, sebab ni. Kenapa ni? Aku cabar, mu debat, mu cabar, aku debat. Padahal yang nak didebatkan tu soal apa? Soal khilafiyah. Soal yang tak akan selesai lah. Sebab apa? Memang ditinggalkan oleh ulama besar kita dulu dalam bentuk khilaf gitu dah. Tak payah benda khilaf lah. Benda khilaf ni tak selesai dah. Ni, kita salah sekalipun. Walaupun kita ni memang clear jelas duduk di pihak yang salah, tak akan tarik diri. Tuan-tuan tengok sehari dua ni isu ustaz di Terengganu tu. Tu sebab tak lalu kok tasawuf. Hatta ulama-ulama besar habis disesatkan. Seolah-olah bercakap macam dia seorang je lah, betul. Hatta mufti yang mengeluarkan fatwa dia sesat dan menyesatkan tu pun, dia kata zaman kita hari ni laisa indana ulama, dia kata tak ada dah di kalangan kita hari ni ulama. Mufti-mufti tu pun bukan ulama lagi dah. Bahkan mufti-mufti ni kadzabun dajjalun. Tu kalimah disebut tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Dia buat rakaman. Bukan disebut apa, kita dengar-dengar, kita boleh tengok rakaman tu. Nak beritahu, bila kita tak lalu kod tasawuf, kita ngaji ilmu saja, kita akan jadi orang sombong. Tak payah pergi jauh, kita sendiri pun. Kita sendiri dengan dengan bini kita, dengan anak kita, dengan sahabat-sahabat kita. Bila kita berasa kita lebih daripada dia, maka kita mula meninggi diri lalu. Sebab tu nak ngaji, kena lalu ke ilmu tasawuf. Biar makin kita berilmu, makin kita merendah diri. Bukan menyombong dah. Tu cabaran orang yang berilmu dan beramal. Kita ada amal, berasa lebih lalu kita tak?
Kita lalu nak mari masjid, tengok jiran sebelah duk tangga. Dia ni tak padangan tua. Tak insah-insah lagi. Nah, kita duk berasa kita orang yang ada amal. Sebab tu kita nampak orang lekeh lah. Kita nampak orang hina, orang rendah daripada kita. Padahal kita yang duduk dalam amal ni tak tahu lagi khabar ke tidak. Diterima ke tidak. Kita duduk dalam keadaan meninggi diri, takabur macam tu. Amal tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kita duduk berasa kita pergi masjid kan? Molek dah kita. Rupa-rupanya kena tipu lagi kita ni. Dalam duk mari beramal ni kena tipu lagi dengan iblis syaitan. Sebab tu Ibnu Athaillah sebut apa? Dalam hikam dia, rubba maksiatin. Boleh jadi dia kata, maksiat aurathat dhullan wankisara, maksiat yang mewariskan kepada tuan yang melakukan maksiat tu dhullan, berasa hina, berasa dina. Yang tu kata Ibnu Athaillah lebih baik berbanding dengan orang yang melakukan taat tapi mewariskan pada diri pelaku taat tu istikbara, rasa takabur. Seorang pelaku maksiat bukan tengok pada maksiat yang dia buat. Maksiat tu kejilah, celalah di sisi agama, di sisi Allah Ta'ala. Tengok daripada maksiat yang dia buat, dia berasa hina dia, dina dia. Aku ni jauh dengan Allah, mu tak apalah, mu dekat dengan Allah. Aku ni maksiat banyak, dosa banyak, duk letak kita. Banding dengan mu daripada muda lagi duk ngaji. Daripada muda lagi duduk dekat dengan masjid. Aku ni baru 2-3 tahun ni kena masjid, baru nak ngaji. Bagus dia tu jiwa dia. Kalau kita ni orang sombong, dia orang tawaduk dengan sebab dia rasa dia jauh dengan Allah. Kerana apa? Kerana zaman jahiliah dia. Adapun kita kalau sombong, baik dia daripada kita. Kecuali kita yang duduk mulazamah dengan tempat baik dah, tak ada takabur. Baik kita lah. Sebab tu Ibnu Athaillah sebut rubba, boleh jadi orang yang melakukan maksiat jiwa dia lebih baik berbandingkan kita yang melakukan taat. Jiwa dia berasa serba salah dia dengan Allah. Dia duduk dengan orang soleh, dia rasa tak layaknya aku duduk dengan orang soleh ni. Tak layaknya aku nak bertemu dengan orang soleh ni. Sebab apa? Sebab aku ni orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Allah Ta'ala nak jenis jiwa-jiwa macam tu. Jiwa yang berasa bersalah. Bila dia rasa bersalah, dia banyak minta maaf lah. Insaf dia panggil. Menyesal dia panggil. Menyesal tu syarat satu daripada syarat taubat depan nanti. Bab 10. 10 sifat yang terpuji tu salah satu daripadanya ialah bertaubat. Cuma nak sebutnya ialah ba'ith ataupun pendorong seseorang itu berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda ni ialah takabur. Dan takabur ni boleh mari daripada ilmu, boleh mari daripada amal. Sebab tu ngaji biar dengan apa? Ada sekali dengan kita ilmu tasawuf kita ngaji. Baru tak menyombong kita. Makin banyak ilmu pun tak menyombong kita. Nak jawab soalan pun wallahu a'lam di hujung. Wallahu a'lam di depan kadang-kadang. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Cuma setakat yang saya mengaji. Kan nampak tawaduk sikit kan? Ada kalimah wallahu a'lam. Ni dah. Saya rasa. Semua saya rasa. Setiap soalan yang ditanya, saya rasa. Ada orang jenis macam tu. Orang yang tawaduk, dia sandar pada Allah Ta'ala, wallahu a'lam, setakat yang saya tahu. Ataupun setakat yang saya mengaji. Sandar dia Allah Ta'ala dulu. Ataupun dia sebut dulu, jawab dulu, lepas tu wallahu a'lam.
Allah Ta'ala lah yang lebih tahu bis-shawab, yang betul, yang tepatnya. Adapun saya, setakat yang saya ingat gitulah. Tu orang yang tawaduk, sandar ilmu pada Allah Ta'ala. Macam saya sebut itulah. Antara sebab Nabi Musa AS kena pergi cari seorang lelaki soleh, Nabi Khidir AS tu, sebab ditanya soalan tu, Ayyun nasi a'lam? Siapa manusia yang paling alim? Apa jawab Nabi Musa? Ana. Aku. Lalu Allah Ta'ala pun tegur Nabi Musa AS. Sebab tak menyandarkan ilmu tu pada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam Quran sebut, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada setiap yang berilmu, ada yang alim. Yang lebih tahu, yang maha tahu, iaitu Allah Ta'ala lah yang paling tahu. Sebab tu sandar pada wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmuhu atam, dan ilmunya jauh lebih sempurna. Tu yang ulama duk guna sebut-sebut di ujung kuliah-kuliah dia tu. Ya tu nak bagi tahu apa yang kita sampaikan ni setakat yang kita tahu je. Yang lebih tahu dengan yang betulnya Allahu a'lam. Dialah yang lebih tahu. Bahkan wa ilmuhu atam, ilmu dialah jauh lebih sempurna. Yang ni kita cerita ni setakat yang dia izin sebut je, yang telitah di mulut kita. Yang tak telitah banyak lagi, tapi dah dia litah waktu tu, yang tu je, yang tu ialah disebut. Kalau kita kontrol sendiri mulut kita, dah. Yang keluar mulut kita Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan. Sebab tu qadar ni yang boleh sebut malam ni. Sebab apa? Qadar tu je Allah Ta'ala suruh sebut. Lebihnya Allahu a'lam. Dialah yang lebih tahu. Tu ngaji, kita letak di Allah Ta'ala ilmu. Ada sikit di kita, Allah Ta'ala yang limpah. Baik. Dua. Faktor yang kedua ataupun sebab yang kedua orang ni suka berdebat ni. Bahkan ulama kata kalau meninggi diri ni sifat haiwan dipanggil. Sifat kebinatangan. Perangai haiwan kan gitu. Tabiat yang Allah Ta'ala letak di haiwan. Mana yang kuat, dia akan makan yang lemah. Mana haiwan yang kuat, yang gagah, dia akan makan haiwan yang lemah, yang dhaif. Kucing yang besar tubuh dia, dia boleh kejar, boleh halau kucing-kucing yang lemah ni. Lari, terkucir ke? Sampai terkeluar air kencing, takut. Padahal sama-sama kucing. Jangan kira lah kalau harimau dengan harimau dengan monyet, ataupun harimau dengan rusa lagi lah. Lemahnya rusa pelanduk banding dengan harimau dan singa. Tu sifat tu kalau kita berasa kita lebih, kita makan orang lemah. Tu dipanggil sifat kebinatangan. Orang yang berilmu nampak lebih, ajak berdebat. Sebab apa? Sebab dia nak zahirkan diri dia. Kalau dia tak bercakap, orang tak nampak. Kadang-kadang dalam satu majlis, bukan nak berdebat pun, dia nak bagi tahu, saya nak tanya soalan ni. Tu kadang-kadang orang nak tanya soalan, kita tengok juga, tengok muka dia ni. Ni muka tahu dah ni, saja nak tanya ya ni. Lepas tu kadang-kadang dia nak tambah lagi. Ada jenis orang macam tu. Dia tanya, tak semestinya dalam majlis, lepas majlis kadang-kadang dia mari salam dengan kita, dia bagi tahu, yang saya mengaji gini. Dia ada juga jenis orang macam tu. Cuma nak sebutnya ialah bila kita nak zahirkan diri kita, gitu cara dia. Kita bercakap, kita nak beritahu lebih daripada apa yang disebutkan. Sebab apa? Kalau kita tak buat macam tu, orang tak kenal kita. Tu nak menzahirkan diri. Apatah lagi kita rasa kalau kita boleh jatuhkan orang tersebut, perkataan yang disebut tu kurang tepat. Ataupun makna yang dia sebut tu kurang tepat tu. Yang betulnya begini. Orang nampak dia lah lebih. Tu perangai kebinatangan dia panggil. Yang ada pada haiwan. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut, kalau betul-betul nak berdebat, nak berjidal, nak berbantah-bantah,
maka orang tersebut dia akan cari waktu yang tertutup, tempat yang tertutup. Bahkan dia nak kalau boleh kebenaran tak zahir pun pada dia, zahir di sebelah orang lain. Barulah niat kita betul dalam kita berjidal, berbantah-bantah. Kalau kita awal-awal lagi nak suruh nampak kita, maknanya tu mari daripada ba'ith ataupun tolakkan dalam diri kita yang meninggi diri ataupun takabur. Baik. Yang kedua, kata ulama, berbantah-bantah, mengejek, menyenda ni, dia mari daripada tabiat jahat. Yang suka hina orang. Dia juga. Dia tak menyombong. Tapi tabiat dia. Tabiat nafsu dia suka menjatuhkan orang. Suka menghina orang. Ada juga jenis macam tu tak? Dia bercampur dengan berseluruh. Dia bercampur dengan apa? Dengan bergurau. Itu berlebih-lebih lah tu. Bergurau. Depan nanti ada juga bergurau, berseluruh. Yang keempat. Yang kelima, berseluruh. Cuma nak sebutnya ialah ada orang yang tabiat semula jadi dia ataupun tabiat jahat dia. Bukan tabiat semula jadi, tabiat semula jadi baik. Tabiat jahat dia. Dia suka menghina orang. Orang buat salah sikit, bodoh. Perkataan bodoh kan, biasa duk keluar. Sebab kita nampak kita cerdik tu. Sebab tu kita kata orang bodoh. Kita kata orang bodoh sebab kita nampak kita cerdik. Ataupun tak nampak kita cerdik. Tapi mulut kita tu seolah-olah perkataan jahat tu jadi macam zikir. Kata orang bodoh, kata orang tak cerdik, kata orang jahil, kata orang itu, ini dan sebagainya. Dia tak berasa dia lebih baik daripada orang tu. Tapi sebab mulut dia dah diajar gitu. Tu pun ada juga jenis orang macam tu. Jadi yang jenis macam tu dipanggil tabiat jahat yang ada dalam diri seseorang tu. Suka menghina orang lain. Menyebabkan dia suka berbantah-bantah. Orang sebut tu betul-betul dah. Tak pandai mu. Tak pandai, padahal dia tak ada idea pun. Salah mu sebut. Padahal dia tak ada idea pun. Dah yang betul macam mana? Tahu aku. Ada jenis orang macam tu. Salah mu sebut. Dah yang betul macam mana? Aku tak tahu. Tapi mu sebut tu salah. Ada jenis orang macam tu. Tu sebab apa tu? Berbantah. Dia nak bantah juga. Walaupun perkataan yang orang sebut tu, dia tak boleh nak bantah pun. Tapi dia nak bagi tahu juga. Salah, tak betul, tak cerdik mu, bodoh mu dan sebagainya. Tu dipanggil mari daripada tabiat jahat, suka menghina orang. Jadi mulut kita nak kena jaga 2, 3, 4 perkara sebut malam ni tu. Mengumpat, berbantah-bantah, mengejek ataupun menyenda-nyenda. Tu tak nak ada pada kita orang yang mengaji. Dia beza dengan orang yang tak mengaji. Kita orang mengaji tahu sikit, amal sikit, tahu sikit, amal sikit. Tu baru cantik diri kita. Habis. Akan datang sambung seterusnya masih lagi dalam perkataan yang berdosa, iaitu berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Dia kait lalu. Perkataan yang macam mana, berseluruh yang macam mana yang tak boleh. Sebab berseluruh ni kadang-kadang boleh jadi sunat kita berseluruh. Bila akan datang kita cerita. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam.